Saya petang ni saudara Madi Langgar yang akan menyertai program buku jalanan Embayu buat pertama kalinya petang ni adalah program bedah buku mahasiswa bangkit. Jadi kita mulakanlah sikit dengan penerangan daripada saudara Madi sebelum dia membedah buku tu. Penerangan macam mana dia tu? Saya macam secara ringkas ni buku ni pasal apa ni? Sebelum kita bedah ke dalam ni. Secara ringkasnya buku mahasiswa bangkit ini editornya adalah Muhammad Asbi Muda, yang mana adalah himpunan tulisan-tulisan daripada pelbagai pihak, sama ada dari pro establishment dan juga anti establishment. Iaitu tulisan ini menghimpunkan daripada mahasiswa dan juga bekas mahasiswa daripada seluruh kelompok universiti yang ada di Malaysia, sama ada daripada sudut sejarah, sudut pandangan mereka terhadap mahasiswa itu, terhadap kebangkitan mahasiswa di universiti daripada dekad 1970 sehingga kepada sekarang. Saya kira buku ini adalah sambungan kepada buku-buku yang berkaitan dengan mahasiswa yang sebelum ni. Kalau kita lihat adanya buku mahasiswa Mufrad yang ditulis oleh Profesor Muhammad Abu Bakar, dan seterusnya antara buku yang popular berkaitan dengan mahasiswa adalah seperti Andai Aku Masih Mahasiswa yang ditulis oleh bekas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Datuk Seri bin Abdullah. Dan saya kira ini adalah buku ketiga yang berkaitan dengan mahasiswa yang ada kat Malaysia, yang popular lah. Mungkin ada lagi buku-buku lain yang berkaitan dengan mahasiswa, namun kita tidak perasan sama ini. Saya nak tambah satu buku yang Dr. Ridwan Abdullah tu. Saya tak ingat tajuk tapi ada situ. Jadi kita teruskan kepada bedah buku. InsyaAllah hari ini saya bedah buku ni. Nak kata semuanya rasanya tak mampu dengan keadaan masa yang diberikan oleh pihak penganjur. Tapi saya ucap terima kasih kepada penganjur sebab sudi buku saya pada hari ini. Saya mungkin akan bedah untuk bab yang pertama, iaitu universiti dan pengiktirafan ke mana kegarahan kita yang ditulis oleh Hasman Baharum, dan seterusnya beberapa bab lain seperti bab kedua iaitu sorotan gerakan mahasiswa Universiti Melaya antara 1960 sehingga 1990 oleh Muhammad Ridwan Alias, dan yang ketiganya adalah tinjauan pergolakan politik kampus antara tahun 2000 sehingga 2013 dalam bab yang ketiga oleh editornya sendiri iaitu Muhammad Asbi Muda. Dan yang keempat adalah gerakan mahasiswa Islam iaitu GMI sebagai sebuah gerakan sosial, halangan dan cabaran oleh Muhammad Khalis Ibrahim dalam bab yang ke-6. Okey, untuk yang bab pertama iaitu universiti dan pengiktirafan ke mana kegarahan kita. Dalam bab pertama ini Hasman Baharum menulis di awal rencananya dengan menyatakan tentang situasi yang berlaku di universiti-universiti di Malaysia sekarang ini. Antaranya kegarahan yang berlaku dalam universiti adalah untuk mengejar rekod-rekod Malaysia, rekod-rekod dunia, iaitu kira ingin mencipta rekod. Tapi mencipta rekod itu dalam keadaan yang kalau kita kira tidak sesuai dengan nilai keintelektualan yang wujud di universiti. Iaitu kalau kita tahu adanya ciptaan rekod menghimpun donak gergasi, membina replika bendera Malaysia daripada tudung penutup botol, dan di UPSI sendiri kalau kita tahu dulu ada daripada penutup botol, kalau kita tahu betul saudara, betul. Yang dilakukan. Jadi dia menceritakan di awal permulaan artikelnya berkaitan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mahasiswa. Kita dalam artikel ini beliau menyatakan bagus untuk mahasiswa mencipta rekod, tapi rekod itu bagaimana? Jadi kritikannya terus kepada mahasiswa yang wujud sekarang. Dalam artikel bab pertama ini juga menceritakan tentang perubahan aspek mahasiswa itu sendiri. Kalau kita lihat di luar negara, mahasiswa itu diwujud selain daripada nilai intelektual itu, ianya terus turun kepada masyarakat, iaitu dalam segi sosial, iaitu bagaimana mahasiswa itu cakna kepada keadaan masyarakat, keadaan sosial masyarakat di dalam negaranya. Jadi dalam buku ini dia menceritakan bahawasanya perubahan yang berlaku di dalam dunia mahasiswa universiti adalah disebabkan oleh faktor perubahan dasar kerajaan. Sebagai contoh,
kalau kita lihat pada era 1980 1990, bila mana kerajaan mula melaksanakan dasar industri, iaitu di bawah dasar industri, dasar pembangunan negara, iaitu bila mana pusat-pusat pengajian tinggi di dalam negara mula mengubah fokus mereka daripada melahirkan mahasiswa. Kalau kita lihat sebelum era itu, dalam 70-an, bila mana mahasiswa yang lahir adalah mereka yang terdiri daripada bidang sosialnya, bidang-bidang yang memikirkan aspek-aspek politiknya. Tapi apabila wujudnya dasar industri itu, maka melahirkan mahasiswa yang menjurus pada bidang-bidang industri seperti jurutera, arkitek semua. Jadi asasnya kita lihat apabila berlakunya perubahan ini, maka nilai intelektual, iaitu nilai universiti itu berubah menjadi satu medan perniagaan, iaitu bila mana universiti itu mengeluarkan mahasiswa untuk kerjayanya untuk memajukan industri negara. Kita tidak nafikan industri yang wujud di negara ini penting untuk pembangunan negara. Namun disebabkan fokus itu terlalu penuh kepada bidang satu hala, maka aspek-aspek lain yang penting dalam nilai mahasiswa itu hilang. Itu dalam bab yang pertama. Selain itu, dalam bab pertama ini juga menerangkan secara latarnya kemunculan mahasiswa era 70-an yang kita lihat yang mulanya kalau di Malaysia ini adalah daripada Universiti Malaya, tidak boleh nafikan, iaitu bila mana munculnya gerakan-gerakan mahasiswa yang kuat yang ketika itu mampu mengubah bukan sahaja universiti, bukan sahaja keputusan universiti, namun mampu mengubah keputusan dalam negara, keputusan kerajaan, mampu membawa suara rakyat, mampu membawa aspirasi rakyat ke peringkat yang lebih besar, iaitu peringkat nasional. Kalau kita lihat antara gerakan mahasiswa yang wujud pada era 70-an, antara kisah-kisah yang menarik berkaitan dengan mereka adalah seperti peristiwa di Baling, iaitu demonstrasi Baling pada 1974, bila mana mahasiswa turun ke Baling untuk berdemonstrasi untuk menarik minat kerajaan, menarik fokus kerajaan agar sedar masalah masyarakat di Baling pada ketika itu tenggelam dengan kemiskinan disebabkan oleh masalah penurunan harga getah. Dan ada cerita yang kalau kita dengar masyarakat pada ketika itu di Baling mengalami masalah kebuluran. Selain itu, era 70-an juga menceritakan mahasiswa yang berjuang untuk isu-isu lain-lain, isu-isu sosial juga, tapi di tempat-tempat lain. Selain itu, dalam buku ini juga menceritakan tentang perubahan ideologi mahasiswa bermula dekad 70 sehingga sekarang. Kalau kita lihat pada mulanya tahun 70, antara yang paling menonjol pada ketika itu adalah mahasiswa yang berideologi nasionalis sosialis. Kalau kita lihat tokoh-tokoh nasionalis sosialis, kita melihat di Universiti Malaya seperti Syamudin Rais, Yunus Ali, iaitu Syed Hamid, yang antara tokoh-tokohnya lah. Jadi apa yang mereka buat pada ketika itu? Mereka buat pada ketika itu adalah bukan sekadar menjadi mahasiswa yang berada dalam bilik kuliah belajar, tapi mereka juga mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari untuk merubah nasib masyarakat yang berada di sekeliling mereka. Selain itu, kita lihat dalam buku ini juga menceritakan apabila jatuhnya sosialis, ideologi sosialis, bila mana pelaksanaan AUKU, muncul gerakan mahasiswa lain, iaitu mahasiswa pro-Islamik, yang ketika itu pada asasnya dibawakan oleh Anwar Ibrahim melalui Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. Kalau kita lihat bagaimana Persatuan Mahasiswa Islam ini mampu mempengaruhi gerakan mahasiswa pada ketika itu. Kalau kita lihat di Universiti Malaya, iaitu sorotan kalau kita lihat dalam bab yang kedua, bagaimana PMIUM mampu membentuk ketumbukan yang besar untuk mempengaruhi PMUM. Selain itu, dalam buku ini juga menceritakan tentang gerakan mahasiswa 70-an, bagaimana mereka menguasai Universiti Malaya apabila pimpinan mereka ditangkap di bawah ISA pada ketika itu. Bagaimana mahasiswa pada ketika itu melakukan rampasan kuasa terhadap Universiti Malaya, dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku pada ketika itu.
selain itu pada dalam buku ini juga menceritakan pada yang bab yang ke-6 iaitu gerakan mahasiswa Islam sebagai gerakan sosial. Gerakan mahasiswa Islam ini kalau kita lihat dianya wujud selepas datangnya Anwar Ibrahim, sebab kita sendiri tahu Anwar Ibrahim itu daripada ABIN, dan seterusnya antara gerakan mahasiswa Islam yang terdapat di Malaysia yang popular adalah seperti daripada kalau kita lihat sekarang ini GAMIS. Kalau ketika itu gerakan mahasiswa Islam Universiti Melaya, gerakan mahasiswa Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia setiap universiti ada gerakan mahasiswa je. Tapi masa itu dia pakai nama PMI UM, PMI UKM. Jadi gerakan mahasiswa Islam je. Tapi gerakan mahasiswa Islam ini kalau kita lihat di universiti-universiti di Malaysia, dalam buku ini menerangkan bahawasanya memangnya dianya terpengaruh dengan politik luar ataupun dengan organisasi luar. Kalau kita lihat GAMIS sendiri lebih kalau dilihat GAMIS itu dekat dengan PAS, iaitu Pemuda PAS. Kalau macam IKRAM, dia ada gerakan mahasiswanya sendiri iaitu IKRAM Siswa. Kalau pembina di universiti, dianya adalah hasil daripada ISMA dan gerakan-gerakan lain. Itulah gerakan Islam di Malaysia ini kalau kita lihat memangnya dipengaruhi oleh politik luar. Namun gerakan Islam, saya bercontoh untuk yang sebagainya GAMIS pada era 2002. Dalam buku ini menceritakan bahawasanya GAMIS pada era 2002 di bawah pimpinan Zulkarnain, kalau tidak silap saya, bagaimana beliau pada ketika itu membawa gerakan GAMIS itu untuk mencuba sesuatu yang baru, iaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan orang yang berada di belakang, iaitu parti politiknya. Sehingga kan pada ketika itu GAMIS pada ketika itu dilabelkan tidak sefikrah dengan PAS kerana mengambil tindakan yang tidak sehaluan dengan PAS pada ketika itu, iaitu Pemuda PAS. Selain pada itu, pada aspek cabaran dan sosial tadi, gerakan Islam, kalau kita lihat gerakan Islam di gerakan mahasiswa Islam di UU, Universiti Melaya, Universiti di Malaysia ini telah begitu menonjol untuk bergerak secara terus, sebab mereka cuma muncul pada ketika munculnya isu-isu yang besar. Sebagai contoh, untuk beberapa tahun kebelakangan ini kita lihat ada wujudnya gerakan tolak, iaitu tolak seperti turun tahun lepas, wujud turun bila mana harga minyak naik. Jadi gerakan pada ketika itu gerakan mahasiswa Islam Malaysia iaitu GAMIS bawah saudara Azlan Safar cuba untuk membawa aspirasi rakyat, iaitu dengan melancarkan gerakan turun, melaksanakan demonstrasi pada malam tahun baru untuk menurunkan harga minyak. Cumanya dari sudut sosial, gerakan mahasiswa Islam yang wujud di Malaysia ini cuma akan muncul bila adanya isu-isu yang besar dalam masalah rakyat, tapi tidak muncul untuk membawa satu cita-cita ataupun idea yang besar demi keadilan, demi kebaikan untuk rakyat untuk sepanjang masa. Itulah saya dapat simpulkan daripada buku ini. Habis tak? Okey, setakat tu je yang kita dapat untuk hari ni. Mandakan masa pun dah suntuk, dah cuaca pun mendung. Jadi kita harap satu masa nanti kita akan dapat sambung lagi dalam buku Jalanan Embayu dan sesi seterusnya. Anjuran bersama kami, Kolektif Anak Muda Insan.